Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bab 2 sebatian karbon. Sebagai pengenalan, hari ini kita akan belajar takrifan sebatian organik, sebatian tak organik, hidrokarbon dan akhir sekali pembakaran sebatian organik. Okey, kita teruskan pembelajaran kita dengan sebatian karbon. Pertama sekali, kita nak tahu apakah maksud sebatian karbon. Sebatian karbon adalah sebatian yang mengandungi karbon. Senanglah kan? Kalau dia karbon, maksudnya dalam tu ada karbon sebagai salah satu unsur juzuknya. Okey? Itu dikenali sebagai sebatian karbon. So, bila ada karbon je, dia adalah sebatian karbon. Sebatian karbon ni boleh dikelaskan kepada dua kumpulan, iaitu sebatian organik dan sebatian tak organik. Apa tu sebatian organik? Okey, sebatian organik adalah sebatian karbon, maksudnya sebatian yang mengandungi unsur karbon yang diperolehi daripada benda hidup. So, organik ni maksudnya benda hidup. Seperti haiwan dan tumbuhan. Apa contoh sebatian organik? Petroleum, urea, kanji, glukosa, banyak lagi etanol dan sebagainya. Manakala sebatian tak organik adalah sebatian yang diperolehi daripada benda bukan hidup yang tak mengandungi unsur karbon. Maksudnya, satu, benda tak hidup, maksudnya bukan haiwan dan tumbuhan. Yang kedua, dia tidak mengandungi unsur karbon, dan ada sebahagian, ada juga sebilangan atau sebahagian mengandungi unsur karbon dalam sebatian tersebut. Contoh apa? Kalsium karbonat. Dia bukan didapati daripada benda hidup. Dia batu kerikil kan? Maksudnya benda bukan hidup. Karbon dioksida, kalium sianat. KCN ni adalah kalium sianat. Okey, so sebatian karbon apa? Maksudnya sebatian yang mengandungi unsur karbon. Jadi, boleh tak kamu jawab soalan ni? Kelaskan sebatian berikut kepada sebatian organik dan sebatian tak organik. Organik tadi apa? Ya, mengandungi unsur karbon dan terdiri daripada haiwan dan tumbuhan. Maksudnya kita perolehi daripada haiwan dan tumbuhan, benda hidup. Tak organik bukan benda hidup. Okey, so bila soalan tu minta kelaskan, kita kena buat jadual. Ni bahan-bahannya. So, kamu buatkan jadual sebatian organik dan sebatian tak organik. Okey, kita tengok etanol. Organik ke tak organik? Yes, good. Dia adalah sebatian organik. Karbon monoksida. Ya, pandai. Dia bukan organik. Kuprum 2 oksida. Tak ada unsur karbon langsung kan? Jadi memang bukan sebatian organik. Zinc karbonat. Ada karbon. Tapi adakah dia daripada benda hidup? Bukan. Okey. Asid etanoik. Yes, ini daripada benda hidup. Glukosa, sangat yakin daripada benda hidup. Okey. Kita teruskan lagi dengan hidrokarbon. Hidrokarbon. Apa tu hidrokarbon? Dia adalah sebatian organik. Maksud sebatian organik? Sebatian yang mengandungi unsur karbon daripada benda hidup. Terdiri daripada unsur karbon dan hidrogen sahaja. Nama pun dah hidrokarbon, maksudnya hidrogen dan karbon sahaja. Ada perkataan sahaja, maksudnya dua ni je, dia tak boleh lebih. Mesti karbon dan hidrogen sahaja. Di mana sumber utama hidrokarbon diperolehi daripada arang batu, petroleum dan gas asli. Okey, sebagai contoh, ini karbon dan hidrogen. Kenapa bentuk macam ni?
Ini dipanggil formula struktur. Dia nampak ikatan kovalennya. Ini nama dia etana. Okay. So, sebatian etana ini adalah hidrokarbon. Sebab ada unsur karbon dan hidrogen sahaja dalam sebatian ini. Hidrokarbon juga boleh dikelaskan kepada dua kumpulan. Apa dia? Hidrokarbon tepu dan hidrokarbon tak tepu. Apa beza tepu dengan tak tepu? Okay. Bila disebut hidrokarbon tepu, dia adalah hidrokarbon. Maksudnya sebatian yang mengandungi unsur hidrogen dan karbon sahaja yang mengandungi hanya satu ikatan tunggal sahaja antara atom karbonnya. Ikatan tunggal. Macam mana? Macam yang tadi ni. Ikatan tunggal. Maksudnya antara karbon dengan karbon ada satu saja ikatan. Maksudnya dia hanya berkongsi sepasang elektron. So, bila ada satu saja, maksudnya bukan satu je, ada mungkin banyak, tapi hanya terdiri daripada satu ikatan tunggal, satu ikatan tunggal, maka dia adalah hidrokarbon tepu. Okey? Hidrokarbon tak tepu pula macam mana? Okey, kita lihat. Hidrokarbon tak tepu, dia masih lagi hidrokarbon. Maksudnya unsurnya hanya terdiri daripada hidrogen dan karbon dalam sebatian tersebut. Ia mengandungi sekurang-kurangnya satu ikatan ganda dua. Ikatan ganda dua. Atau ikatan ganda tiga antara atom karbonnya. So, maksudnya antara atom karbonnya ada ikatan ganda 2 dan ganda 3. Macam mana tu? Ni contoh dia. Maksudnya antara karbon dengan karbon ada ikatan ganda 2. Ganda 2 maksudnya ada 2 garis. Senang nak tengok kan? Ada 2 garis. 2 garis bermaksud ada ikatan ganda 2. Okey? Ini ikatan kovalen ganda 2. Contoh yang kedua. Ni karbon dengan karbon ni ada ikatan tunggal, yang ni ada ikatan ganda 2. Sekurang-kurangnya satu ikatan ganda 2. So, dia dah dikira hidrokarbon tak tepu. Selain daripada ikatan ganda 2, dia boleh jadi ikatan ganda 3. So, ada 3 garisan antara karbon dengan karbon. Ikatan ni mesti antara karbon dengan karbon. So, bila ada 3 garisan, bermaksud dia adalah hidrokarbon tak tepu. Hidrokarbon, karbon dan hidrogen sahaja. Okey? Boleh bezakan antara hidrokarbon tepu dan hidrokarbon tak tepu? Okey? Boleh kenal pasti hidrokarbon ataupun bukan hidrokarbon? Okey, kita uji pengetahuan kita. Okey, yang manakah hidrokarbon? Adakah P, Q, ataupun R, ataupun S? Apa maksud hidrokarbon tadi? Dia hanya terdiri daripada karbon dan hidrogen sahaja. Adakah P ini hidrokarbon? Ya, jawapannya hidrokarbon. Sebab semua unsurnya adalah karbon dan hidrogen sahaja. Okey. Okey, so betul. Yang kedua, Q adakah hidrokarbon? Karbon, hidrogen, karbon, ni apa? Oksigen. Oksigen. So, bila ada oksigen, adakah dia hidrokarbon? Ya, dia bukan lagi hidrokarbon. Sebab mempunyai unsur selain daripada hidrogen. So, ini bukan hidrokarbon. Bukan hidrokarbon. Bagaimana yang ni? Juga bukan hidrokarbon. Kenapa bukan hidrokarbon? Ya, sebab dia ada unsur oksigen dalam sebatian tersebut. Bagaimana yang terakhir ini? Pandai. Dia adalah sebatian hidrokarbon. Sebab hanya terdiri daripada karbon dan hidrogen. Ni hidrokarbon apa ni? Tepu ke tak tepu? Okey, pandai. Dia tak
tepu sebab ada ikatan ganda 2. Manakala yang P ni hidrokarbon tepu. Okey, good. Jadi, cikgu rasa soalan seterusnya, kelaskan kepada hidrokarbon tepu dan hidrokarbon tak tepu. J, K, L. Okey, ada 3 ni. J, K dan L. Yang mana tepu? Yang mana tak tepu? Okey, kita lihat satu-satu. J, tepu ataupun tidak? Tepu. Kenapa dia tepu? Sebab hanya terdiri daripada ikatan tunggal sahaja antara karbon. Okey? Hidrokarbon tak tepu. Okey, good. Hidrokarbon tak tepu. Kenapa tak tepu? Sebab ada ikatan ganda 2. Dan yang ketiga, L juga tak tepu. Juga tak tepu sebab ada ikatan ganda 2. Okey, sekarang kita dah belajar hidrokarbon, hidrokarbon tepu, hidrokarbon tak tepu. Kenapa wujud ikatan tunggal dan ikatan ganda 2? Okey, mungkin ada yang tertanya-tanya. Okey, kita kembali semula ke tajuk tingkatan 4. Atom karbon. Okey, tak nampak pen merah ni. Okey. Tukar pen biru. So, atom karbon, susunan elektronnya ialah 2, 4. Okey, susunan elektronnya 2, 4. So, bermaksud dia mempunyai 4 elektron valence. So, dia boleh membentuk sebatian covalent kerana dia perlu lagi 4 elektron untuk dikongsikan. Okey. So, atom karbon dia ada nukleus. Petala pertama ada 2 elektron dan petala kedua ada 4 elektron yang boleh dikongsi dengan atom hidrogen ataupun atom karbon. Okey. So, this one atom karbon. Okey. So, ada 4 elektron valence. Atom hidrogen pula susunan elektronnya 1. Jadi hidrogen nukleus dan hanya ada 1 elektron di petala terluarnya. Hidrogen bila dia berkongsi elektron, dia akan membentuk satu pasang elektron. Dia boleh berkongsi dengan satu lagi elektron daripada unsur lain untuk membentuk sepasang perkongsian. So, dia akan membentuk ikatan kovalen tunggal. Jadi, kalau kat sini dia kongsi sepasang, dia boleh membentuk 4 ikatan kovalen tunggal. Okey. Sebagai contoh, cikgu tunjukkan satu. Kita ada karbon. Okey, elektron valence-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Okey, dekat sikit so, dia berkongsi dengan atom hidrogen. Tak cantik sikit tak apa. So, dia berkongsi dengan satu atom hidrogen. So, setiap ni dia akan berkongsi dengan satu atom hidrogen. Alamak, terlebih pula ya. Okey. Tak maaf lah, menggigil pula hari ni nak tulis ni. Okey, so satu lagi. Okey, so dia berkongsi sepasang elektron, cacat sikit dia tak kena sini sebenarnya, sepasang elektron. Jadi daripada perkongsian ini kita boleh lukiskan membentuk formula struktur. Namanya formula struktur. So formula struktur
karbon ada di tengah-tengah. So dia membentuk sepasang satu garisan dengan hidrogen, membentuk sepasang dengan hidrogen, membentuk sepasang dengan hidrogen, membentuk sepasang dengan hidrogen. So kita lukis dalam bentuk garisan. So garisan ini mewakili perkongsian sepasang elektron. So wujudlah ikatan kovalen tunggal. Macam mana wujudnya ikatan kovalen ganda dua? Okey, kita tunjuk satu contoh. So karbon karbon mempunyai 2 elektron di petala pertama. So dia berkongsi 2 pasang. So dia sumbang 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Okey. So 2, 4, 5, 6. Dia tak cukup lagi kan? Ada 6. So ada 6. Okey, cikgu pisahkan yang ni satu kat sini, satu lagi kat sini. Okey, yang ni cancel lah. So dia akan berkongsi yang ni dengan atom hidrogen. So yang ni juga akan berkongsi dengan atom hidrogen sebab dia sebatian apa ni tadi? Hidrokarbon. Okey, sama juga yang ni kita asingkan. Okey, satu lagi di sini. So dia akan berkongsi dengan atom hidrogen yang lain. So yang ni juga akan berkongsi dengan atom hidrogen. Lagi satu. So bila kita lukiskan dalam bentuk formula struktur, C ini berkongsi sepasang elektron dengan hidrogen, berkongsi sepasang atom dengan atom hidrogen. Ni sepasang, yang ni sepasang. Okey, ni ganda 2. So bermaksud ada berkongsi 2 pasang elektron dengan atom karbon. So dia bentuk sepasang. So jadilah ikatan ganda 2. Begitu juga dengan ikatan ganda 3. Bermaksud karbon tersebut, cikgu tunjukkan elektron valence-nya sahaja, dia berkongsi 3 pasang. So dengan atom karbon lagi 1. Okey, sepasang, 2 pasang, 3 pasang. So ada baki lagi 1, ada baki lagi 1. Ini dia berkongsi dengan atom hidrogen. Berkongsi lagi 1 dengan atom hidrogen. Okey, silau ya. Okey, ni cikgu tunjukkan hanya elektron valence-nya sahaja. So jadi karbon berkongsi 3 pasang dengan atom karbon lagi 1 dan dia membentuk ikatan tunggal dengan atom hidrogen. So ni wujudlah ikatan ganda 3. Okey, cikgu harap ingat lagi So bila maksudnya karbon, yang penting karbon dia ada 4 elektron valence, so dia boleh membentuk 4 ikatan tunggal. Manakala hidrogen dia ada 1 elektron valence, so dia boleh membentuk 1 ikatan tunggal apabila berkongsi. Jadi sebagai cara kita kena semak kalau kita lukis formula struktur ni, karbon make sure dia ada 4 ikatan. 1, 2, 3, 4. Tapi kalau atom hidrogen 1 je, tak boleh lebih. Kalau lebih salah. Okey, boleh? Okey, kita teruskan lagi dengan pembelajaran kita yang terakhir, pembakaran sebatian karbon. Subtopik terakhir untuk sesi kali ini, pembakaran sebatian organik. Apa tu sebatian organik? Ingat lagi, sebatian yang mengandungi unsur karbon daripada pandai, benda hidup, iaitu haiwan ataupun tumbuhan. Dia boleh terbakar dengan lengkap. Sebatian organik terbakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan, menghasilkan karbon dioksida dan air. So dia boleh terbakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan. So syarat dia mesti oksigen berlebihan. So dia boleh menghasilkan gas karbon dioksida dan air. So ada 2.
So maksudnya terbakar lengkap, bila oksigen berlebihan dia akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Okey, contoh. Ni apa? Etanol. C2H5OH bertindak balas dengan oksigen berlebihan. Apa hasilnya? Karbon dioksida dan air, H2O. Okey. So seimbangkan persamaan ni. Karbon ada berapa? Mulakan dengan karbon. Karbon ada 2. So 2. Teruskan dengan hidrogen. 5 tambah 1, 6. So bahagi 2, 3. Okey, tulis 3 di sini. Okey, kemudian kirakan oksigen. 2 kali 2, 4. 5, 6, 7. 7 tolak 1, tinggal 6. So 6 bahagi 2, 3. Okey, dapatlah persamaan kimia seimbang. Contoh yang kedua, C3H8O2. Apa hasil dia? Sama. Dia selagi sebatian organik, dia masih lagi karbon dioksida dan air. Hasilnya dua ni, pembakaran. Karbon dioksida dan air. Seimbangkan persamaan, karbon ada 3. So letak 3. Hidrogen ada 8. So letak 4. 4 kali 2, 8. Kira apa yang terakhir? Oksigen. 3 kali 2, 6. Tambah 4, 10. Bahagi 2, 5. Okay? So kita dapat persamaan kimia seimbang untuk propana ni nama dia. So nanti kita akan belajar nama-nama sebatian karbon ni. Kalau oksigen tak cukup, terhad. Oksigen tak cukup, maksudnya terhad lah ni. Oksigen tak berlebihan. Pembakaran tidak lengkap berlaku. So bila pembakaran tidak lengkap berlaku, kita akan dapat jelaga. Jelaga ni adalah campuran karbon. So warna hitam. Karbon monoksida, karbon dioksida dan air. Dia akan bercampur semua ni. Ini kalau pembakaran tidak lengkap. Okey. So pembakaran ini kita dapat lihat dalam eksperimen. Okey, kita tak buat eksperimen, so cikgu terangkan eksperimen yang ada dalam buku ni. Boleh nampak tak ni? Tak boleh nampak tak clear. Okey, alhamdulillah clear. So bahan yang kita nak bakar ni etanol. Inilah dia sebatian karbonnya, etanol. So kita bakar dalam lampu spirit. So hasil pembakaran kita kumpulkan melalui corong turas. So hasil pembakaran nanti akan disedut masuk ke dalam tabung P. Kemudian baki akan keluar dan masuk ke dalam tabung uji Q. Tabung didih kat sini. Tabung didih Q. Ini pump turas. Maksudnya semasa eksperimen ini, pump turas bila dah hidupkan, dah dinyalakan etanol, maksudnya pembakaran telah berlaku, pump akan dihidupkan, so dia akan sedut ni lah. So bila dia sedut ni, bila kita gas yang ada campuran gas karbon dioksida dan air, bila dalam campuran ais dan air akan terkondensasi, wap air, gas yang dalam bentuk wap, air yang dalam bentuk wap tu tadi akan terkondensasi. So kat sini kita akan dapat air. Manakala gas karbon dioksida dia tak akan terkondensasi, dia akan masuk dalam salur ni dan bila jumpa air kapur dia akan menjadi keruh. So eksperimen ini kita jalankan dan kita dapati pemerhatian dia untuk P sebab dia adalah air. So cecair tidak berwarna dikutip. Kita uji dia sama ada betul tak tu air. Kita panaskan dan kita ukur suhu bila dia mendidih. Untuk dapatkan takat didih cecair tersebut, kita dapati 100 darjah Celsius. So maksudnya hasil di tabung uji P adalah air, manakala di tabung didih Q air kapur menjadi keruh. Kita ulang eksperimen tadi, kita bakar pula minyak sawit. Kita dapat yang sama juga, cecair tidak berwarna yang kita kutip di tabung didih P. Takat didih cecair tidak berwarna itu 100 darjah Celsius dan di tabung uji Q air kapur menjadi keruh. So terbuktilah bahawa sebatian organik
Bila terbakar dalam oksigen yang berlebihan akan menghasilkan air dan gas karbon dioksida. Okey, cukup itu sahaja dulu untuk sesi kita kali ini. Jumpa lagi untuk sesi akan datang.